Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk adakan majlis ilmu padanya. Dan pertamanya saya mohon maaf banyak-banyak kerana saya sebenarnya terlupa dengan temu janji pada pagi ini. Malah tajuk yang ingin dibincangkan ini adalah tajuk yang saya tidak sempat bersedia dengan sebaiknya kerana saya tadi pun ada di luar bergegas balik ke rumah dan saya sekiranya ada kekurangan tertentu harap dimaklumi dan saya mohon maaf banyak sekali lagi kepada penganjur di atas kecuaian dan juga kesilapan yang berlaku tadi. InsyaAllah tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah hubungan antara cinta dan akidah. Hubungan antara cinta dan akidah. Atau dengan lebih mudahnya kita membincangkan tentang cinta yang ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta adalah perasaan yang asas yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Perasaan cinta merupakan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sekiranya dunia ini berlangsung tanpa cinta, maka ianya adalah kosong. Dunia yang tidak bermakna. Keberadaan kita di mana-mana sekalipun dan cinta, keberadaan kita dan pergerakan kita diasaskan oleh dasar cinta. Oleh itu, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga hendaklah diasaskan atas dasar cinta. Malah ulama Islam ketika membincangkan tentang permasalahan cinta dan membincangkan tentang mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan ianya sebagai usul iman, salah satu daripada usul iman. Malah salah satu daripada syarat sah syahadah. Seperti mana kita tahu syarat antaranya adalah mahabbah. Dan ini menunjukkan bahawa kedudukan sifat cinta yang paling tinggi. Seperti mana yang kita tahu bahawa antara rukun asas dalam amalan-amalan hati kita atau dipanggil sebagai al-arkanul qalbiyah. Al-arkan qalbiyah. Dalam rukun asas arkan amal qalbiyah, dalam amalan hati yang asas, rukun asasnya ada 3: mahabbah, khauf dan raja, atau mahabbah, raja dan khauf. Ketika kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 perasaan ini wajib wujud pada seseorang. Sekiranya tidak wujud 3 kerja hati ini atau tidak wujud 3 perasaan ini, maka seseorang itu tidak akan mampu beribadah ataupun dia tidak dikira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Pertama, mahabbah. Mahabbah akan menyebabkan kita melakukan suatu perkara dengan ikhlas. Sekiranya kita suka pada satu perkara, kita akan melakukannya.
melakukan satu perkara dengan kehendak diri kita, itu adalah dalil mahabbah, tanda mahabbah, cinta. Mahabbah lah yang menyebabkan kita bangun malam. Mahabbah lah yang menyebabkan kita zikir pagi petang, walaupun tanpa dilihat oleh mata manusia. Kerana asasnya kita cintakan perkara tersebut. Inilah dia mahabbah. Sekiranya wujud mahabbah iaitu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi asas dalam semua amal ibadat hendaklah kita lakukan dengan perasaan mahabbah. Sekiranya ada amal ibadah yang dilakukan bukan dengan dasar mahabbah, maka amal ibadah itu tidak dianggap sebagai ibadah. Sekiranya hilang sepenuhnya mahabbah. Seperti mana yang berlaku kepada kaum munafik. Orang-orang munafik mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ibadah mereka penuh dengan benci. Kerana mereka terpaksa berpura-pura untuk melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan bukan atas dasar cinta, itu dasar terpaksa, ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu asas kepada arkan ta'abudiyah al-qalbiyah, rukun kepada amal ibadah hati yang asas pertama sekali adalah mahabbah, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita solat kita harus ada mahabbah. Ketika kita zakat kita mesti ada mahabbah. Kita bukan terpaksa mengeluarkan zakat. Malah kita keluarkan zakat kerana kita cintakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan terpaksa untuk dirikan solat. Namun solat kita kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memaksa diri bukan bererti kita perlu paksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paksa diri. Namun bukan terpaksa dalam erti kata kita tidak akan melakukan perkara tersebut kerana kita, dan bererti kita takkan lakukan perkara tersebut kecuali kerana terpaksa. Oleh itu, pertama, perlu kita tahu bahawa cinta adalah rukun asas kepada amal qalbiyah. Amal ta'abudiyah al-qalbiyah atau arkan ta'abudiyah al-qalbiyah. Yang kedua, perasaan yang kedua yang perlu wujud ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja, harap. Perasaan berharap. Kerana kita tahu bahawa amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastinya tidak akan sempurna. Seperti mana yang selayaknya bagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak sekalipun amal ibadah kita lakukan, sejauh mana sekalipun kesungguhan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu ianya tidak akan selayaknya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hak Allah dan nikmat Allah kepada kita terlalu besar, terlalu banyak. Apatah lagi diri kita ini sering melakukan pelanggaran hak terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib ataupun melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang syaitan mengambil peluang dengan mengatakan kepada kita, kamu ni sepatutnya tak perlu beribadah. Allah tak akan terima ibadah kamu kerana kamu banyak dosa. Kamu ni tak perlu lakukan ibadah. Ibadah ni hanya untuk orang-orang yang levelnya tinggi. Kamu ni dah diciptakan dengan keadaan lemah. Syurga bukan untuk kamu. Perasaan putus asa daripada rahmat Allah ini kadang-kadang datang dalam jiwa seorang manusia tatkala dia melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia tidak melakukan ibadah. Dan kadang-kadang datang dalam diri orang yang sedang beribadah kerana terlalu takutkan terhadap ancaman-ancaman neraka yang ada dalam syarak. Jadi perlu ada perasaan yang kedua untuk menjadikan kita terus beribadah dan mengimbangi kedudukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengimbangi perasaan kita, iaitu sifat raja. Raja iaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-Nya, mengharapkan rahmat Allah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala
yang Allah SWT janjikan kepada hamba-hambanya, mengharapkan limpahan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya raja, kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi harapan kepada kita. Sejauh mana sekalipun kita telah melakukan maksiat kepadanya, tetap pintu taubat Allah masih pintu taubat kepada Allah masih terbuka. Ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya, yang melampau melakukan satu perkara maksiat, jangan sekali-kali kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun kedua. Jadi ketika kita solat dengan sifat mahabbah, cinta, iaitu melahirkan perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kerana cinta dan sayang kepada Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadat dan kita merasakan bahawa ibadat kita kurang atau diri kita ini banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu ada perasaan raja, iaitu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rukun ketiga adalah khauf. Khauf iaitu takut. Takutkan azab Allah Subhanahu wa taala, takutkan Allah Subhanahu wa taala, takutkan kemurkaannya, takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Takut ini mengimbangi perasaan raja. Kadang-kadang orang yang sangat meletakkan harapan yang tinggi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia lalai dan leka dan cuai, sehingga dia tidak bersungguh-sungguh ketika beribadat, ataupun sehingga kepada tahap kadang-kadang seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, sama ada dalam bab kerana disebabkan oleh syubhat ataupun syahwat. Tiga perkara ini adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb kepada seluruh alam, Rabb kepada seluruh alam. Kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, firman Allah ini ketika kita membacanya akan menyebabkan terlahirnya perasaan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tahu bahawa segala yang berlaku di alam ini, segala nikmat, segala kelebihan, segala kemuliaan, segala harta dan kesihatan yang ada pada kita ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita memerlukan sesuatu, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mencari Allah. Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin melahirkan perasaan mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim berasal dari kalimah rahmah. Ar-Rahman dengan wazan fa'lan arti rahmat yang luas. Ar-Rahim dengan wazan fa'il berarti rahmat yang berterusan atau rahmat yang khusus. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah merupakan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dua jenis sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang luas dan rahmat yang khusus, yang istimewa. Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang disebutkan dalam ayat ini, bila kita baca, ianya akan melahirkan perasaan raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yaumiddin adalah hari pembalasan. Ketika kita membaca ayat ini,
Maliki Yaumiddin, kita akan merasa takut terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah, walaupun Allah Maha Rahmat terhadap hamba-Nya, namun Allah Subhanahu Wa Taala juga Tuhan yang Maha membalas. Maka orang-orang yang beriman, yang memahami perkara ini, mereka tidak tenggelam atau tidak melampau dalam raja mereka sehingga mereka tidak takutkan azab Allah. Mereka sedar bahawa walaupun Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, walaupun ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, Allah SWT telah masih berikan nikmat kepada dia. Allah SWT masih jadikan wajahnya seperti biasa. Walaupun dia banyak buat maksiat, wajahnya tidak gelap. Walaupun dia berdusta, menipu, mulutnya tidak bisu. Walaupun dia melihat perkara haram, mata tidak buta kerana sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu juga sedar bahawa Allah Maha membalas di hari akhirat. Dengan adanya perasaan khauf tadi, menyebabkan seseorang itu beringat dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tenggelam dengan raja. 3 sifat ini sekiranya tidak diimbangi atau satu sifat melebihi sifat yang lain, maka akan berlakulah penyelewengan atau penyimpangan dalam diri seseorang manusia. Golongan sufi yang sesat. Sufi yang sesat, bukan golongan sufi yang mana erti tasawuf itu ia tazkiyatun nufus, yang menyucikan jiwa mereka dengan cara diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufi yang sesat artinya sufi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan sufi yang sesat, mereka tenggelam dengan perasaan mahabbah, cinta, dan mengabaikan raja dan khauf. Golongan sufi yang sesat, mereka hanya beramal dengan mengandalkan dan berasaskan sifat mahabbah, sifat cinta. Dan mereka tidak harapkan raja, mereka tidak harapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baiknya. Mereka juga tidak takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita temukan pada kalimah-kalimah mereka yang mereka sering minta dan yang mereka ungkapkan adalah mereka memohon mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada yang sebahagian mereka mengatakan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya yang aku harapkan daripadamu adalah cintamu, ya Allah. Sama ada kamu meletakkan aku ke dalam syurga atau mencampakkanku ke neraka, aku tidak peduli. Ini kalimah golongan sufi. Kenapa mereka berkata begitu? Golongan sufi yang melampau, mereka tidak menjadikan perintah Allah dan larangan Allah sebagai perkara asas dalam kehidupan mereka. Mereka hanya inginkan mahabbatullah yang mereka letakkan dalam ma'rifatullah. Dan mereka menganggap hukum syariat Allah yang berbentuk perintah dan larangan adalah perkara kedua. Malah mereka mengatakan orang yang cinta pada Allah, yang masih lagi terikat dengan perintah dan larangan, mereka ini dikategorikan sebagai iman orang awam, orang beriman yang awam, orang biasa. Kerana mereka ni dengan istilah mereka level ahli syariah, masih lagi ahli syariat. Mereka tidak mencapai makrifat apatah lagi hakikat. Golongan sufi yang melampau menjadikan perintah Allah dan larangan Allah, iaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai level yang rendah, iaitu orang yang cinta pada Allah namun masih lagi terikat dengan perintah dan larangan Allah. Manakala golongan yang dikatakan mencapai level hakikat, yang telah cinta kepada Allah dan mengenal Allah dan tidak lagi terikat dengan hukum syarak, malah ilmu mereka juga dapat langsung daripada Allah. Segala sesuatu mereka tidak perlukan kepada pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dakwaannya mereka telah mencapai level hakikat atau ma'rifatullah. Mereka
mereka tidak pedulikan lagi hukum halal dan haram. Halal haram hanya untuk orang awam. Jadi golongan yang begini adalah golongan yang sesat dalam bab mengutamakan mahabbah sehingga berlaku cuai terhadap urusan yang berkaitan dengan raja dan khauf. Berbeza pada golongan murji'ah. Golongan murji'ah adalah golongan yang sangat fokus kepada sifat raja. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka terlalu optimis kepada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melupakan azab Allah Subhanahu wa taala, melupakan larangan-larangan Allah. Dia dapati bahawa golongan ini melakukan dosa-dosa kepada Allah dengan keadaan tenang. Golongan ini juga melakukan dosa-dosa besar dengan tidak merasa segan. Golongan ini juga boleh melakukan perkara-perkara yang boleh jatuh kepada kufur atas alasan Allah itu baik, Allah itu pengampun, Allah itu pemurah dan sebagainya. Golongan ini dinamakan sebagai golongan murji'ah, iaitu golongan yang mengakhirkan amalan, yang tidak risaukan tentang amalan, iaitu golongan yang mengharapkan perasaan raja. Sebab itu mereka dinamakan sebagai murji'ah menurut setengah pandangan ulama. Golongan khawarij pula, mereka melampau dalam bermuamalah atau dalam mengagungkan sifat khauf. Mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan takutkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tegas dengan hukum hakam sehingga mereka tidak memberikan peluang kepada golongan yang melakukan dosa besar untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengkafirkan golongan yang melakukan dosa besar. Mereka sentiasa bercerita tentang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Mereka sering bercerita tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga pada ketikanya mereka tidak memberikan ruang langsung kepada orang-orang yang melakukan dosa, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ada, seolah-olah tidak ada bab taubat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan khawarij. Sehingga mereka, apabila mereka temu orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka tidak berdakwah dan mengajak mereka kembali kepada agama Allah, malah mereka menghukumkan orang tersebut sebagai kufur, sebagai kafir, dan kadang-kadang mereka bertindak iaitu dengan membunuh orang-orang yang melakukan kekufuran. Ketika mereka melihat adanya di setengah negara Islam adanya pusat-pusat hiburan yang haram, mereka tidak mengubah dengan tangan nahi mungkar dengan cara mencegahnya dengan tangan atau dengan kata-kata atau dengan mengingkarinya dengan hati ketika tidak mampu, malah mereka membunuh atau melakukan kerosakan dengan membakar tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Cara begini bukanlah cara yang diajarkan oleh syarak. Kecuali kalau membakar tempat maksiat, melakukan tindakan dan terhadap golongan ahli maksiat, dibenarkan sekiranya ia dalam lingkungan itu merupakan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun golongan khawarij, mereka bukanlah pemerintah, mereka adalah di kalangan orang umum yang bersifat melampau dalam khauf, dalam perasaan khauf, iaitu dalam menegakkan, bersungguh-sungguh menegakkan hukum Allah sehingga mereka melupakan bab yang berkaitan dengan raja. Ahli Sunnah wal Jamaah menggabungkan ketiga-tiganya, iaitu mahabbah, raja dan khauf. Ini pertama, tentang kedudukan sifat mahabbah dalam ajaran Islam. Sebab itulah kalau kita ceritakan tentang hubungan antara cinta dan akidah, perasaan cinta dan akidah, sudah tentunya ia berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asas dalam kalimah
asas ataupun syarat dalam kalimah syahadah, syarat untuk diterima atau syarat sahnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti mana yang dibincangkan tadi. Yang kedua, untuk lebih mendalam memahami erti mahabbah, cinta dalam bab akidah ini, apakah yang dimaksudkan dengan mahabbatullah dengan lebih jelas? Apakah yang membezakan mahabbatullah dengan cinta pada Allah dan cinta pada yang lain? Dan apakah yang menyebabkan kadang-kadang ditemukan dalam kitab ulama-ulama menyatakan bahawa berlakunya syirik dalam cinta? Tadi kita bincangkan tentang mahabbatullah. Mahabbah adalah sebahagian daripada rukun arkan ta'budiyah al-qalbiyah. Asas, rukun-rukun asas dalam ibadah hati. Sekarang kita nak detailkan tentang mahabbah. Mahabbah apakah yang disebutkan dalam ilmu tauhid? Itu dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenapa boleh jadi berlakunya syirik dalam mahabbah? Mahabbah hamba terhadap hambanya yang dikatakan sebagai mahabbah ta'abudiyah, mahabbah yang dikatakan mahabbatul ubudiyah, mahabbah dalam yang dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbah yang didasari oleh mahabbah ijlal, iaitu mengagungkan. Mahabbah ta'zim, di dalam perasaan cinta bukan cinta tabiat, perasaan bukan cinta sahaja, perasaan cinta terhadap makan minum secara tabi'i, tidak. Cinta yang menjadi ibadah, yang dikatakan sebagai ibadah dan juga cinta yang boleh jatuh kepada syirik. Cinta yang boleh jadi ibadah kalau ditujukan kepada Allah dengan takrif yang disebutkan sebentar lagi, dia akan jadi ibadah apabila ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya cinta sampai kepada tahap ini dengan takrif yang disebutkan ini diletakkan kepada selain Allah, ia boleh jatuh ia akan menjadi syirik dalam mahabbah. Apakah arti mahabbah, cinta yang menjadi asas kepada tauhid? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mahabbah, iaitu mahabbah cinta yang adanya pertama sekali perasaan ijlal, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta ijlal, cinta yang mengandungi perasaan ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang disertai dengan perasaan zul, itu hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa hina. Jadi ketika kita sembah Allah, kita sembah dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, merasa hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang disertai dengan khudu', tunduk di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang diikuti dengan perasaan khauf, cinta pada Allah namun takutkan kemurkaan Allah, takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang disertai dengan khauf. Walaupun kita tadi bagikan kepada 3 dari segi detailnya, namun dari segi pelaksanaan cinta tersebut wajib ada semua perasaan ini. Mahabbah yang disertai rajak dan khauf. Waktu cinta yang perasaannya perlu wujud, kalau sekiranya dalam praktikal, ketika cinta pada Allah, kita adanya perasaan ijlal, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ta'zim, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala, adanya inabah, kembali beribadah, kita bertaubat, cinta dengan sebab kita ingin tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang didasari perasaan zul, merasa hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang didasari perasaan khudu', iaitu kita tunduk di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang dengan ada perasaan khauf, takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang didasari perasaan raja, cinta kadang takut, kita juga perasaan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perasaan ini, cinta yang diikuti dengan perasaan tawakal, cinta yang bersama dengannya tawakal. Ketika kita takutkan Allah, agungkan Allah, hina depan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk depan Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, maka kita lakukan perasaan dengan tawakal kepada Allah SWT. Serahkan
Kita cinta buat sesungguhnya, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah dia cinta yang dinamakan sebagai cinta yang khasyah. Adanya perasaan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan dengan makna semua ini terkandung dalam makna mahabbah. Sekiranya perasaan cinta yang adanya mahabbah dan khudu' dan dhul seperti mana yang saya bincangkan tadi, yang saya sebutkan tadi, ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dinamakan sebagai mentauhidkan Allah dalam mahabbah. Khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta ini cinta yang paling agung. Iaitu bukan sekadar cinta tabiat, bukan cinta secara semula jadi. Cinta makan. Kita cintakan makanan, tapi kita bukan tunduk, hina, mengagungkan adanya perasaan khauf dan raja. Jadi kalau cintakan pada makanan, ianya tidak melibatkan urusan tauhid. Cinta yang melibatkan tauhid dan syirik adalah cinta yang diikuti dengan perasaan-perasaan tadi. Perasaan-perasaan berkaitan dengan ta'rif yang diberikan itu, yang menjadikan suatu perkara itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta ini kalau ditujukan kepada selainnya dengan gaya begini, ia akan jadi syirik. Sebab itulah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sembah Tuhan-Tuhan, mereka sembah orang-orang soleh, mereka sembah Nabi Isa alaihissalam, mereka sembah malaikat, mereka sembah wali-wali dengan penuh perasaan hormat, cinta. Mereka sembah artinya mereka menyeru, mereka seru, mereka minta sesuatu daripada selain Allah dengan pergi ke kubur-kubur orang soleh, atau menyembah patung Isa, atau agama lain menyembah patung Buddha dengan menyatakan bahawa ianya adalah orang-orang soleh. Sekiranya benar mereka ni orang soleh, iaitu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya mereka benar seperti Nabi Isa adalah orang soleh, ataupun mereka menyembah malaikat, orang-orang soleh dan makhluk-makhluk yang soleh ini, hakikatnya mereka tidak layak untuk dicinta dengan kadar begitu. Tidak layak. Kerana perkara itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah perasaan yang wujud pada orang yang menyembah mereka, itu juga ialah perasaan yang wujud pada mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Isra ayat 57, Allah berfirman, "Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang mereka seru, iaitu di kalangan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang soleh yang diseru oleh golongan musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka seru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri sangat harap, mereka sendiri sangat yabtaghun, sangat cinta, sangat suka untuk cari jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembah Musa, orang yang sembah Isa dengan tujuan taqarrub kepada Isa, hakikatnya Isa sendiri sangat suka dan mengharap supaya agar mereka dapat cari jalan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yarjuna rahmatah. Malaikat, Nabi Isa, Maryam, Nabi-Nabi, wali-wali yang disembah itu, mereka inginkan, mereka sangat suka supaya diri mereka dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka sendiri yang disembah selain Allah, mereka sendiri sebenarnya sangat mengharapkan rahmat Allah. Mereka sendiri sangat takutkan azab Allah dan sangat suka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tidak ada suatu makhluk pun yang layak ditujukan ibadah kepada mereka dengan perasaan-perasaan yang disebutkan ini, iaitu dengan mahabbah, raja' dan khauf. Dan bagi
tuan-tuan yang ingin rujuk kepada ayat ini menyebutkan 3 perkara, iaitu 3 rukun amal qalbiyah yang kita sebutkan pada awal kuliah tadi, iaitu mahabbah, raja dan khauf. Mahabbah pada kalimah yabtaghuna ila rabbihim, mengandungi makna mahabbah. Raja pada kalimah wa yarjuna rahmatah, dan khauf terdapat pada kalimah wa yakhafuna azabah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perasaan ini, 3 rukun amal qalbiyah disebahkan kepada orang-orang saleh atau makhluk-makhluk baik yang disembah. Mereka disembah tanpa keredaan mereka, sebenarnya mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan cinta mahabbatullah dengan takrifan beginilah yang menjadi atau menjadi perkara yang kita kejarkan, yang kita berlomba-lomba kepadanya. Dari hari ke hari yang kita kejarkan adalah tingkatkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan mencintai Allah. Macam mana cara nak lebih cinta pada Allah? Iaitu banyakkan ibadat. Cinta melahirkan, seperti kita sebut, cinta akan melahirkan amal ibadat. Bila kita cinta Allah, kita makin banyak beribadah kepada Allah. Kurangnya ibadah kita kepada Allah, artinya kurangnya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam melakukan amal ibadah itu, adanya perasaan-perasaan tadi. Amal ibadah dalam perasaan adanya ijlal, ta'zim, agungkan Allah, besarkan Allah, kembali kepada Allah, hina di depan Allah, tunduk di depan Allah, takutkan azab Allah, takutkan kemurkaan Allah, harapkan rahmat Allah, bertawakal dalam amal ibadat, dan ada perasaannya gerun, iaitu khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal ibadat. Ini adalah perasaan-perasaan yang perlu kita tingkatkan, sehingga bila kita amalkan, kita beramal ibadat dengan perasaan cinta, dengan apa-apa yang dengan penuh perasaan yang seperti disebutkan tadi, maka akan bertambah iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal ibadah menjadi lebih berkualiti. Sekiranya perasaan-perasaan ini sebaliknya, sekiranya perasaan-perasaan ini dibawakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sembah selain Allah dengan perasaan begini. Ada orang pergi ke kuburan, minta sesuatu, mengharapkan. Dengan kadang-kadang memang betul-betul sembah selain Allah. Kadang-kadang atas alasan istighatsah, dan ini juga istighatsah bentuk ibadah pada selain Allah. Kadang-kadang atas alasan wasilah atau tawassul. Mereka menyeru selain Allah atas alasan bertawassul. Hakikatnya tawassul bukan erti menyeru selain Allah. Bertawassul adalah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan yang dibenarkan. Sekiranya seseorang minta kepada Allah dengan cara meletakkan perantaraan dengan cara tak diajarkan, itu satu perkara bid'ah. Dan sekiranya seseorang menyeru selain Allah, minta kepada selain Allah atas alasan tawassul, penamaan itu tidak mempengaruhi hukum amal ibadat itu sendiri. Orang yang menyeru dan meminta kepada selain Allah, dia dianggap menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi amalannya, dari segi niat kita tak hukumkan. Dari segi niat kita tahu orang tu niat, atau dari segi niat kehendak dia jahil dan sebagainya, itu kita nombor dua. Tapi dari segi amalan, apabila menyeru kepada selain Allah, memohon dan meminta dan merasa tunduk. Ada orang pergi depan kuburan dengan perasaan mahabbah, menyeru dan minta kepada orang dalam ahli kubur tadi, atau orang-orang soleh dianggap soleh tadi, dengan perasaan ijlal, ta'zim, khudu', inabah, dhul, dengan perasaan khasyah, malah kadang-kadang sampai kepada tawakal. Sehingga ada sebahagian orang mengajarkan, tatkala kalian ditimpa dengan musibah, sedang diselubungi dengan masalah, hendaklah kalian menyeru nama wali-wali sekian dan tawakallah kepadanya, kerana dia akan menjadi wakil kalian bertemu dengan Allah. Ini satu perkara syirik. Sebab tu kita wujud ada yang mengajarkan
menyeru nama Nabi Khadir alaihi salam. Ada yang mengajarkan menyeru kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ada mengajarkan menyeru kepada nama-nama lain, Said Badawi dan sebagainya. Ini mencintai makhluk Allah sehingga kepada tahap bertawakal, khasyah, khudu' dan dhul. Ini namakan mahabbah, syirik dalam mahabbah. Dan ini yang dilakukan oleh golongan musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Hakikatnya berhala-berhala yang ada pada golongan musyrikin asalnya adalah berkaitan, semuanya ada kaitan dengan sejarah orang-orang yang soleh. Tatkala mereka terlalu agungkan, besarkan golongan dan juga mentazimkan orang-orang yang soleh ini sehingga sehingga meletakkan perasaan-perasaan cinta yang sepatutnya diletak kepada Allah, kemudian diletakkan kepada orang-orang soleh dengan cinta yang dikatakan cinta ibadah, maka mereka dianggap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita pergi kepada golongan musyrikin, tanya pada mereka, kenapa kamu sembah berhala-berhala sedangkan berhala tidak bergerak, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kalau ada tangan dan kaki mereka tangan tidak mampu bekerja, kaki tidak mampu memberikan sebarang mudarat atau manfaat. Mereka akan kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah mereka kecuali supaya mereka bawa kami lebih dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka tetap memberikan alasan tawasul. Bukan bererti tidak boleh bertawasul. Bertawasul dengan makhluk dibenarkan, tapi makhluk yang mampu bantu kita, iaitu orang-orang yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, yang mampu mendoakan kita. Hakikatnya kita dan orang soleh, kedua-duanya, semua kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kalau mereka masih hidup, kita pergi minta dengan mereka. Minta dengan mereka, beradablah di depan mereka, supaya mereka ikhlas mendoakan kita. Ini dibenarkan dalam syarak. Tapi setelah mereka meninggal, setelah mereka mati, sesungguhnya semua amalan anak Adam terputus. Termasuk mereka sendiri. Mereka tidak hiraukan lagi. Orang-orang yang di dunia ini, apakah amalan mereka sibuk dengan urusan diri mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah seorang itu meninggal, kerana Nabi kata, dunia ini tempat beramal dan selepas dunia di akhirat adalah tempat menerima hasil daripada amalan. Dengan mafhum hadis. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa selepas daripada dunia bukan lagi waktu untuk beramal. Jadi doa antara jenis amalan. Doa antara jenis amalan-amalan. Jadi semua manusia, semua orang-orang baik setelah meninggal di alam barzakh, mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sebahagian daripada mereka, orang-orang yang dianggap soleh dalam pandangan manusia, sebahagian mereka ada dosa-dosa yang tersembunyi menyebabkan mereka sendiri sibuk berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala wal iyaz. Jadi kita tidak tahu apa yang berlaku pada golongan orang-orang soleh. Sekiranya mereka soleh sekalipun, mereka sibuk dengan amalan mereka. Sebab itulah ketika kita bertawasul, kita tidak dibenarkan bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal. Tawasul dengan orang soleh hanya untuk orang hidup. Konsep tawasul itu wujud, tapi hendaklah ikut cara yang dibenarkan oleh syarak. Okay, balik kepada tajuk kita. Meletakkan perasaan mahabbah dan cinta yang seperti mana disebutkan dengan perasaan mahabbah, raja, khauf, khudu', zul dan sebagainya kepada selain Allah, kalau berlaku demikian, maka ianya dinamakan sebagai syirkul mahabbah. Syirik dalam mahabbah. Dalilnya apa? Allah berfirman, Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan ada sebahagian manusia yang mereka menyembah selain Allah. Mereka menjadikan selain Allah ada sekutunya. Iaitu mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada mereka. Iaitu golongan musyrikin di kalangan manusia yang menyembah tadi. Yuhibbunahum, mencintai sembahan mereka. Mencintai
mencintai Tuhan-Tuhan yang dibentuk oleh tangan mereka ataupun mencintai sesembahan mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala, kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Itu cinta Allah dengan adanya mahabbah, ijlal, ta'zim. Mahabbah yang disertai dengan ijlal, ta'zim, khauf, raja, adanya khasyah, tawakal, khudu', inabah, zul dan sebagainya. Mereka pergi kepada berhala dan sembah selain Allah dengan kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang dinamakan sebagai syirkul mahabbah. Allah Subhanahu wa taala katakan bahawa mereka jadikan sekutu bagi Allah, iaitu apabila mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sebagaimana mereka mencintai Allah? Artinya perasaan ini sebenarnya wujud pada mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Pada golongan musyrikin bukanlah golongan yang tidak mengenal Allah. Golongan musyrikin, golongan yang kenal Allah, dan malah sebahagian mereka juga beribadah kepada Allah, namun mereka tidak mengikhlaskan ibadah, iaitu mereka menjadikan selain daripada mereka sembah Allah, mereka juga menjadikan selain Allah sebagai sembahan mereka. Mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku pada kaum musyrikin. Setelah Allah menceritakan kedudukan mereka dengan gaya mereka menjadikan cinta mereka kepada selain Allah seperti mana mereka cinta Allah, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cintakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman sangat cinta kepada Allah. Apa maknanya? Cinta yang ikhlas semata-mata kerana Allah tanpa sekutu, ini cinta yang kuat. Cinta Allah kemudian sertakan bersama dengannya cinta kepada selain Allah, ini bukan erti cinta, malah ialah syirik. Cinta itu cinta yang lemah, ataupun asasnya cinta itu wujud, namun cinta yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak terima. Cinta yang didasarkan dari syirik, Allah kategorikan mereka sebagai musyrikin, bukan sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang kafir, Allah sebutkan bahawa mereka juga ada perasaan cinta kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Adanya kadar musytarak, itu mencintai Allah. Namun mereka cintai selain Allah juga dengan perasaan yang sama. Jadi mereka jadikan perkongsian dalam cinta, maka ini cinta yang tertolak, dan cinta ini yang dinamakan sebagai syirik dalam mahabbah, syirik dalam mencintai. Ini berkaitan urusan ibadah. Jangan pula ada orang kata, dan malah memang dah wujud, ada orang kata, ada golongan yang mengajarkan tentang cinta guru pun boleh jadi syirik, cinta isteri boleh jadi syirik. Itu kejahilan dalam memahami nas. Dalam memahami nas atau dalam memahami kitab-kitab ulama. Ini balik pada ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang kafir yang menyembah berhala, mereka mencurahkan perasaan cinta mereka terhadap berhala mereka sebagaimana mereka mencurahkan perasaan-perasaan yang sepatutnya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman mereka sangat cinta mereka sangat-sangat kukuh, cinta mereka sangat kuat, cinta mereka sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya hubungan cinta seorang mukmin kepada Allah hubungan yang kuat. Cinta kaum musyrikin kepada berhala mereka adalah cinta yang tidak kukuh. Sebab itu terlihat, kita boleh nampak macam mana keadaannya cinta orang-orang musyrikin terhadap berhala mereka. Ketika mereka berada dengan senang, mereka menyembah segala berhala-berhala yang dikatakan sebagai wasilah tersebut. Tatkala ditimpa dengan musibah, ketika di tengah lautan, ketika angin kencang yang meniup dan melahirkan badai yang kuat, memukul ombak yang kuat, memukul kapal ataupun sampan mereka akan menjerit
meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyirikkan Allah dalam keadaan senang. Tatkala mereka berada di atas kapal terbang dan dikhawatirkan kapal terbang itu terhempas, mereka akan beristighatsah dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada tuhan-tuhan mereka sembah. Ini yang berlaku kepada kaum musyrikin. Namun yang dikhawatirkan apabila ada orang yang mengajarkan agama, mengatakan bahawa tatkala ditimpa dengan musibah dan serulah kepada wali fulan dan fulan atau nabi fulan dan fulan, dirisaukan ada iman seorang mukmin yang tersilap dan tersasar dalam bab ini. Dikhawatirkan dalam bab ini iman mereka lebih teruk daripada golongan musyrikin. Golongan musyrikin mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah tatkala ditimpa musibah. Namun sebahagian daripada orang yang mengaku beriman kepada Allah, ketika ditimpa dengan musibah, mereka tidak kembali dan beristighatsah kepada Allah, malah mereka beristighatsah dan memanggil, menyeru nama-nama selain Allah. Sungguh jauh kesesatan yang ada pada orang-orang yang telah melakukan perkara ini. Sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa wujudnya syirik dalam cinta. Sebab itu disebutkan syirkul mahabbah, syirik dalam mahabbah, dengan kerana Allah sebut yuhibbunahum. Allah sebut wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Tatkala mereka cinta kepada selain Allah, sebagaimana mereka cinta Allah SWT, mereka juga akan sembah selain Allah sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana golongan kafir. Orang yang menyembah Allah dengan perantaraan yang lain dan menyembah Allah, dan juga orang yang menyembah Allah pada masa yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala atas alasan perantaraan, ibadah mereka itu tidak dinamakan sebagai ibadah. Ibadah mereka dinamakan sebagai maksiat yang paling besar, iaitu syirik. Sebab itu dalam surah Al-Kafirun, tatkala orang-orang kafir datang memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika tatkala mereka tidak mampu menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad. Mereka katakan bahawa, Muhammad, kita berdamai. Bagaimana sekiranya kami seluruh ahli Makkah mengikut ajaranmu, mengikut agamamu, kami ikut ajaran kamu setahun. Kami sembah Tuhanmu selama setahun. Kemudian tahun depannya kamu pula sembah Tuhan kami. Mereka minta selang-seli. Setahun sembah Allah, setahun sembah berhala yang lain bersama Allah. Pada mereka ini adalah adil. Kerana mereka juga telah memahami bahawa Nabi mengajak supaya sembah Allah. Jadi mereka minta supaya berlakunya, supaya mereka berdamai dengan Nabi SAW, dan mereka rasa itu sebagai satu perkara yang adil, iaitu Mekah dimiliki oleh Mekah jadi aman dan bersatu di bawah agama yang boleh bersatu dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh beragama dengan dul agama. Apa yang Allah katakan? Nabi diam sebentar, Nabi turunkan, Nabi tunggu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turunkan ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada mereka, wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Satu-satunya ayat Quran yang memanggil orang musyrikin, memanggil orang kafir dengan hakikat yang ada dalam jiwa mereka, itu kufur. Ayat yang lain pada kebanyakan Allah sebut ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia. Wahai sekalian manusia. Allah panggil manusia ketika Allah menyeru kepada orang-orang kafir dengan sifat kemanusiaannya. Namun pada ayat ini, tatkala mereka menjadikan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, sembah Allah dan sembah yang lain, itu dianggap sebagai agama dan disamakan dengan ibadah kepada Allah, dan diminta untuk disamaratakan hak dalam bab ini. Allah kata, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun.
aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, la a'budu, tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kau sembah. Nabi sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka sembah? Mereka sembah Allah dan sembah selain Allah. Sepatutnya boleh dikatakan bahawa Tuhan yang aku sembah dan yang kamu sembah sama. Tapi tegas Nabi kata, la a'budu ma ta'budun. Allah kata, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tak sembah apa yang kalian sembah. Artinya, apa yang disembah oleh orang kafir, mereka sembah Allah. Pada masa sama sembah selain Allah, amal hakikatnya mereka tidak sembah Allah. Orang kafir yang menyembelih binatang, sebahagiannya untuk Allah, sebahagian untuk berhala, Allah tak terima, Allah tolak. Sebab tu segala amal ibadah yang disertai dengan syirik, maka perkara Allah SWT tolak segala amalan mereka. Allah tak terima amal ibadah tersebut dan tak dikira sebagai suatu ibadah. Ianya dianggap sebagai syirik. Walaupun pada asasnya wujud perasaan mahabbah kepada Allah SWT, pada asasnya adanya ibadah dan khuduk pada Allah, namun apabila disertakan dengan yang lain, ada juga perasaan itu ditujukan kepada yang lain, maka ianya tertolak. Atas dasar yang sama, orang yang sembah Allah kemudian mengharapkan wajah selain Allah, mereka telah melakukan ibadah riya atau sum'ah atau ujub. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, sembah Allah dengan mengharapkan kepada selain Allah, dia telah melakukan ibadah syirik. Itu riya. Kalau perasaan mahabbahnya tidak langsung tidak wujud pada Allah dan hanya mengharapkan kepada selain Allah, itu ibadah syirik. Ibadah syirik yang jelas. Namun sekiranya ada perkongsian sembah pada Allah, namun datang perasaan riya, ada timbulnya perasaan mengharapkan wajah manusia datang, kemudian dia perlu bermujahadah. Kerana perasaan yang datang, yang ditiupkan oleh syaitan itu perlu kita tolak dan tidak membatalkan amal ibadat. Namun amal ibadat yang sejak daripada awalnya hanya dilakukan atas dasar riya dan sum'ah semata-mata untuk pujian, amal ibadat itu sudah pasti amal ibadat yang tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak sah. Yang tidak sah. Kerana adanya syirik dalam mahabbah. Ada syirik dalam mahabbah, iaitu adanya perkongsian dalam perasaan cinta. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita perasaan mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sembahkan perasaan mahabbah dengan sempurna, sembah pada Allah dan jauhi syirik dan mahabbah, tidak ada selain Allah yang kita lakukan, yang kita curahkan perasaan cinta, dan kita berusaha sesungguhnya memberikan fokus kepada dalam cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Jadi orang yang sembah Allah kemudian sembah yang lain, jangan harap mereka mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembah Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu dengan sempurna, seperti mana yang disebutkan dalam takrif yang kita sebut sejak pada awal, dengan segala perasaannya hanya ditujukan pada Allah, iaitu dengan kelaziman mesti taat kepada Rasulullah, kita akan cerita sebentar lagi, maka mereka akan mendapat hasilnya, iaitu mahabbatullah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai mereka. Allah cinta mereka dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta pada Allah, dan orang yang cinta pada Allah, Allah akan cinta pada mereka. Allah akan cinta pada mereka. Dan perasaan cinta, mencintai, Allah cinta kepada hamba-Nya merupakan satu sifat Allah yang sabit dan tidak perlu ditakwilkan dengan apa-apa sifat, kerana ianya disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman tentang golongan yang meninggalkan agama Allah dan cuai dengan agama Allah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada orang beriman, mengingatkan kepada orang-orang yang tidak menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartad,
may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Barang siapa di kalangan kalian yang murtad tinggalkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang lain yang mana dia itu Allah mencintai mereka, dan mereka itu orang beriman tadi yang Allah datangkan kemudian, yang Allah lahirkan kemudian, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata yuhibbuhum. Allah cinta pada mereka. Suatu sifat mahabbah adalah sifat yang sabit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya tidak perlu ditakwilkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeza daripada akidah sebahagian Ahlul Kalam yang mewajibkan ketika membaca ayat berkaitan dengan cinta Allah, mereka katakan cinta Allah itu, Allah mustahil Allah ada perasaan cinta, kerana cinta itu akan melibatkan beberapa proses dengan mereka samakan dengan makhluk, wal'azubillah. Akhirnya mereka menolak sifat mahabbah dan mereka kata perlu takwilkan sifat mahabbah ini dengan makna iradah. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak dalil yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Baqarah ayat 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada golongan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawwabin, orang-orang yang banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sayang kepada orang-orang yang sentiasa sucikan diri mereka, sentiasa berwuduk, sentiasa istighfar, sama ada sucikan diri mereka secara zahir atau secara maknawi. Dalam ayat yang lain Allah cerita bahawa Allah sayang kepada orang-orang berjihad fi sabilillah dalam satu saf. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad fi sabilillah, yang berperang fi sabilillah dalam satu saf, ka'annahum bunyanun marsus, seolah mereka satu bangunan yang kukuh. Ayat yang lain Allah kata wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat yang lain Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, yang memperbaiki amalannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam peperangan Khaybar, Nabi berkata dalam perang Khaybar, pada hari sebelum berlakunya perang Khaybar, Nabi kata la'u'tiyanna ar-rayah ghada rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok aku akan serahkan panji perang ini pada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan di atas tangannya, dan dia ini seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Iaitu kisah berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Allah mengatakan bahawa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Itu sifat cinta sabit dalam ayat-ayat Quran, sabit dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga hadis kursi berkaitan dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berkaitan dengan waliullah. Allah Subhanahu wa taala, orang barang siapa yang bermusuh wali Allah, Allah akan mengisytiharkan peperangan kepada orang tersebut. Dan Allah kata tidak ada sesuatu yang Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepadanya. Jadi adanya disebutkan di sini dalam hadis kursi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang difardukan. Allah kata wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai daripada amalan hamba-Ku lebih daripada amalan yang aku fardukan. Dan seorang hamba yang cinta padaku akan terus menerus beramal ibadah, bertaqarrub kepadaku dengan amal ibadah yang tidak aku fardukan. Itu amal ibadah yang disunatkan, sehinggalah aku mencintainya. Apabila aku mencintai dia, maka segala pandangannya, segala penglihatannya, tangannya, kakinya dan segala pergerakannya, dia bergerak dengan taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga mengisbatkan tentang, iaitu menetapkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajar kepada kita bahawa, yang memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mahabbah, iaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya. Allah Subhanahu mencintai hamba-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, apakah tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak tahu kita cinta Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu tengok sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan ketaatan kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita cinta pada Allah, melakukan amal ibadah pada Allah bukan ikut sunnah Nabi. Kerana golongan-golongan yang sesat seperti kaum Nasara, mereka juga beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cara ibadah mereka bukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi mereka. Mereka melakukan banyak penambahan atau mereka mengubah isi kandungan agama. Sebab tu amal ibadah antara lawazim ataupun suatu sifat, suatu perkara yang mesti wujud, yang pasti terlihat apabila seorang itu cinta pada Allah, dia akan banyak beribadah kepada Allah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia solat, dan solat dia sama macam mana Nabi ajarkan, sallu kama raaitumuni usalli. Dia beribadah pada Allah, ibadahnya sama seperti mana diajarkan oleh Rasulullah. Sekiranya seseorang itu beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam amal ibadahnya, ini tandanya ada perasaan cinta dalam dirinya. Makin banyak kita beribadah pada Allah dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya ada perasaan cinta, dan makin banyak artinya makin tinggi perasaan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makin sedikit amal ibadah kita, artinya makin sedikit, makin nipis perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau nak tengok sejauh mana adakah kita ni cinta pada Allah, tengok pada amal ibadah kita. Pada waktu malam tatkala Allah Subhanahu wa taala syariatkan qiyamul lail, adakah kita bangun malam ataupun tidak? Ketika Allah wajibkan solat subuh, adakah kita solat atau tidak? Ketika Allah suka supaya solat kita secara berjamaah, solat subuh secara berjamaah, kalau mampu dan dibenarkan, adakah kita hadir atau tidak ke masjid atau solat secara berjamaah? Ketika waktu pagi, adakah kita zikir pada Allah, iaitu kita zikir pagi ataupun tidak? Tiap-tiap amalan yang disyariatkan tadi perlu kita buat senarai, buat checklist, tengok semula. Makin banyak kita taat pada Allah dengan ikut sunnah Rasulullah, itu tandanya sejauh mana cinta kita kepada Allah pada kadar amal ibadah kita lakukan. Kerana mahabbah mesti melahirkan perbuatan, melahirkan kecintaan. Makin kurang ibadah, itu makin kurang perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda dan kayu ukur terhadap sejauh mana hakikat sebenar cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," sekiranya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, mengikutiku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, dan pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi kalau seseorang cinta pada Allah, mesti dia taat pada Rasulullah, mesti dia ikut sunnah Rasulullah, mesti dia banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kata cinta pada Allah tapi tidak beramal, artinya dia sebenarnya tidak cinta pada Allah. Pertama pada siapa? Pada ahli maksiat. Yang kedua kepada orang-orang yang mendakwa diri mereka jadi kekasih Allah, seperti golongan-golongan sufi yang sesat yang dakwa diri mereka sebagai ahli sufi, sebagai wali, namun tidak pedulikan amal ibadah kepada Allah atau beramal ibadah tidak ikut sunnah Rasulullah. Mereka ini sebenarnya tidak dianggap mencintai Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah jadikan syarat. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah," sekiranya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikutiku, yuhibbukumullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Syarat dan dalil bukti kepada cinta Allah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau ikut sunnah Rasulullah, baru dapat hasilnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Antara lawazim yang lain, iaitu perkara-perkara antara kelaziman-kelaziman yang pasti wujud setelah seorang untuk menunjukkan bahawa seorang cinta pada Allah. Pertama tadi, dia taat kepada Allah dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara tanda-tanda seseorang itu cinta kepada Allah apabila dia makin banyak mencari ilmu untuk kenal Allah, makin bertambah ma'rifatullah, dia makin kenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ma'rifatullah tadi dah menyebabkan dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu memperbanyakkan zikir, mengingati Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala seperti mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketaatan yang umum, bertambah amal ibadah, bertambahnya ittiba' atau mutaba'ah. Yang kedua, makin bertambah zikir yang didasari oleh ma'rifah, itu kenal Allah, zikir pada Allah kerana kenal Allah dengan selayaknya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dan dalam suratul Ahzab, Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, sifat mereka. Allah sebut, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina li furujihim والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah kata sesungguhnya orang muslimin muslimat, muslimin lelaki dan muslim yang perempuan, mukminin dan mukminat, qanitin qanitat, orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang panjang ibadahnya, sadiqin was sadiqat, orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq di kalangan sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, orang yang sabar di kalangan lelaki dan perempuan, wal khashi'in wal khashi'at, orang yang khusyuk di kalangan lelaki dan perempuan, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang banyak bersedekah di kalangan golongan lelaki dan perempuan, was saimin was saimat, orang yang banyak berpuasa dan perempuan yang banyak berpuasa, lelaki dan perempuan yang banyak berpuasa, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, wal hafizat di kalangan lelaki dan perempuan, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang banyak menyebutkan, orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya di kalangan lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat orang-orang beriman, antaranya mereka banyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat yang lain. Dan malah zikir pada Allah ini adalah satu ibadah yang paling agung. Kerana Allah sebut wala zikrullahu akbar, dan sesungguhnya zikrullah ini adalah amal ibadah yang paling agung. Zikrullah antara bila kita banyak zikir pada Allah, kita duduk, kita ingat pada Allah,
Bila kita duduk seorang kita tidak terfikir untuk melakukan amal maksiat. Kerana kita tahu bahawa kita sebenarnya berdepan dengan Allah. Allah sentiasa bersama kita. Seorang yang beriman, dia tidak melakukan maksiat ketika bersendirian. Sebab hakikatnya dia sedar bahawa dia meninggalkan maksiat di depan mata manusia, maka dia tidak akan melakukan maksiat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tahu bahawa ketika dia tinggalkan maksiat di depan manusia bukan kerana manusia, kerana Allah. Dan Allah Maha merhatikan sama ada di depan mata manusia atau ketika berseorangan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha memerhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya di mana-mana sekalipun, maka dia tidak akan tergamak untuk melakukan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya zikrullah, ingat pada Allah. Hatinya ingat pada Allah, maka lafaznya juga tatkala sedar bahawa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikannya dan dia sedang berada dengan Allah, maka dia sentiasa berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Ini semua tanda bahawa mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kaitan antara cinta dengan tauhid, iaitu cinta yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah dan perasaan cinta. Yang kedua, cinta yang ada kaitannya dengan agama dan akidah selain daripada mahabbatullah ialah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi. Satu lafaz yang mudah disebut dan banyak dilagukan. Namun hakikat tentang makna cinta Rasul tidaklah semudah lagu yang didendangkan. Ramai orang menyanyi lagu, malah ada album cinta Rasul. Ada orang buat majlis cinta Rasul. Namun cinta Rasul tidaklah semudah majlis konsert, satu program konsert. Tidak semudah satu album yang dirakamkan. Cinta Rasul mengandungi makna yang lebih luas daripada itu. Malah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cinta kepada Allah adalah asas dan syarat kepada kalimah syahadah, begitu juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah syarat kepada kalimah syahadah. Ianya adalah asas dan syarat terhadap makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cinta terhadap Rasul adalah cinta yang paling agung. Tiap-tiap orang beriman perlu menjadikan cinta Nabi SAW sebagai cinta yang paling utama. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala memerintahkan kita tatkala memerintahkan kita supaya redha dengan hukum hakam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah bersumpah dengan dirinya. Allah bersumpah dengan zatnya yang maha agung. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dan demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan dirinya, dan demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak dikatakan sebagai beriman kepada Allah hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai penghukum, sebagai hakim di atas sesuatu yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah kamu putuskan hukum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, setelah kamu putuskan, tidak ada perasaan tidak puas hati dalam diri mereka. Mereka tidak akan, orang beriman takkan membantah sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah wa yusallimu taslima, mereka akan menyerahkan pada Allah, menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pada zaman Nabi berhukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadir di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang, tatkala berlakunya perselisihan, hendaklah dibentangkan di depan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sabit hadis daripada Rasulullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah seseorang itu redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala
Dan hendaklah seorang mukmin tidak ada perasaan tidak puas hati dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun kadang-kadang perkara itu bertentangan dengan kemaslahatan dirinya. Cinta Nabi adalah cinta yang menjadi asas kepada iman seseorang dan hukumnya adalah wajib. Ianya syarat sah iman seseorang dan bukan setakat cinta yang sampai pada tahap ibadat, malah cinta pada zat Nabi SAW juga satu kewajipan. Dan memuliakan Nabi SAW dan keluarganya suatu kewajipan. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu Nabi Muhammad SAW itu lebih patut didahulukan, disayangi oleh orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan semua isteri-isteri Nabi SAW, mereka adalah ibu mereka. Ummahatuhum, ibu mereka. Hukum isteri Nabi seperti ibu kita, iaitu haram menikahi mereka kerana memuliakan kedudukan Nabi SAW. Memuliakan kedudukan Nabi SAW sehingga tidak Allah SWT mengharamkan mana-mana umat, mana-mana manusia yang menikahi isteri-isteri yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan apakah erti cinta Nabi? Apakah erti cinta Nabi? Adakah cinta Nabi sebab muka Nabi cantik, muka Nabi handsome? Atau cinta Nabi kerana apa yang ada dalam sebahagian apa yang dilakukan itu sesuai dengan jiwa, sesuai dengan hati? Seperti orang lelaki yang suka kepada poligami, bukan kerana apa? Kerana dia memang suka poligami. Ada orang yang suka makan kambing sebab dia memang suka makan kambing. Dia memang peminat daging kambing. Kemudian dia berhujah bahawa ikut sunnah Nabi SAW. Adakah ini maksudnya cinta? Tidak. Cinta Nabi adalah asas. Cinta Nabi seperti saya tak ingat seorang sahabat, Anas atau siapa, yang tidak suka kepada suatu makanan, tak suka kepada labu putih. Tak suka. Namun ketika dia tahu bahawa Nabi SAW suka, dia suka. Itu ya cinta. Iaitu cinta Nabi sebagai asas. Cinta sesuatu yang diasaskan oleh cinta Nabi, sama ada cinta yang bersifat jibil, yang bersifat syama'il, orang cinta supaya cara sikat rambut macam Nabi SAW, cara berjalan seperti Nabi, berpakaian seperti Nabi SAW, bercakap dengan cara Nabi SAW, gaya yang diketahui daripada sifat Nabi SAW. Ini sekiranya didasari oleh perasaan dengan niat cinta, Allah akan bagi pahala. Namun cinta dalam syariat lebih daripada itu. Cinta yang dituntut oleh seorang mukmin adalah dikatakan sebagai hubbul ikhtiyar. Cinta yang atas dasar ikhtiar, pilihan dia. Bukan cinta yang datang sendiri. Orang semua suka orang baik. Orang kafir dan orang-orang yang buat maksiat di kalangan beriman, tatkala disebutkan Nabi SAW dan kebaikannya, mereka ada perasaan cinta. Perasaan cinta yang wujud kerana kebaikan belum lagi dianggap sebagai mahabbatul Rasul yang dituntut dalam syarak. Kata Imam Khattabi, kata beliau, lam yurid bihi hubbut tab'i. Tatkala mensyarahkan ayat hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sehingga kalian menjadikan aku orang yang lebih dicintai melebihi anak-anak kalian, melebihi anaknya, melebihi bapanya, melebihi seluruh manusia. Tatkala Imam Khattabi mensyarahkan hadis ni, hadis bahawa tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian kecuali menjadikan aku lebih sebagai orang yang lebih dicintai daripada segala-galanya, kata Imam Khattabi, lam yurid bihi hubbut tab'i. Jadi maksudkan dalam hadis ni bukanlah cinta yang datang secara tabi'i, bal arada bihi hubbal ikhtiyar.
Bahkan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah cinta dengan pilihan. Iaitu bukan cinta yang perasaan semula jadi, namun cinta atas dasar ikhtiar. Kita memilih untuk cinta pada Nabi SAW. Kita pilih untuk ikut sunnah Nabi SAW. Kita pilih untuk bersusah payah. Walaupun kita tidak suka dengan kesusahan tersebut, tapi kalau kita tahu bahawa itu adalah perintah Rasul dan itu adalah ketaatan kepada Rasulullah, kita tetap lakukan. Orang tak ada siapa yang suka luka. Namun dia tahu bahawa tatkala difardukan jihad, dia berjihad. Semua orang suka tidur pada waktu pagi, pada waktu malam. Namun setelah dia tahu bahawa itu adalah ketaatan, cinta ikhtiar. Dia tahu bahawa apa yang dilakukan itu merupakan ketaatan kepada Allah dan itulah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dia paksa diri dia untuk bangun. Paksa diri bukan bererti terpaksa. Paksa diri kerana cintakan Rasulullah SAW. Cinta yang didasari oleh ittiba, kerana inginkan taat, inginkan ikut pada sunnah Nabi, ini dinamakan sebagai hubbul ikhtiar dan inilah dia cinta yang dimaksud dalam syarak. Artinya, cinta dalam syarak yang dikatakan tidak beriman salah seorang pada kalian atau tidak sempurna iman kalian kecuali mencintai aku, artinya berusaha bersungguh-sungguh menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan yang paling utama, orang yang paling dicintai dan mendahulukannya di atas segala jenis cinta yang lain, melebihi cinta terhadap anak-anak, cinta kepada ibu bapa, melebihi cinta kepada siapa sekalipun di atas muka bumi ini. Dan inilah dimaksud dengan mahabbatullah. Dengan mahabbatullah. Dan setelah kita cerita tentang cinta Allah dan cinta Rasul, perkara ketiga yang perlu kita tahu juga menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kita mencintai orang-orang yang beriman atau mencintai manusia kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhabbah fillah. Jadi kita ada cinta, apakah hubungan cinta dengan akidah atau dengan agama Islam? Pertama, cinta Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta terhadap manusia kerana Allah Subhanahu wa taala. Muhabbah fillah. Kita mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana hartanya, bukan kerana wajahnya, bukan kerana kebaikan yang diberikan kepada kita. Kita cinta semata-mata kerana kita mencintai dia, kerana Allah suruh kita cinta pada dia. Allah perintahkan kita duduk dengan orang yang beriman pada waktu pagi dan petang. Duduk dengan mereka. Kita duduk dengan orang-orang yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bermulazamah dengan mana-mana syekh dalam majlis-majlis ilmu atau dalam mana-mana permusafiran. Kita bermusafir dan membantu dan juga bersama dengan orang-orang saleh kerana Allah. Sekiranya seorang bertemu dan berpisah kerana Allah, cinta kerana Allah. Okey. Jadi sekiranya kita cinta kepada Allah, cinta kepada manusia kerana Allah, dan disebabkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia yang menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah, maka cinta ini cinta yang juga termasuk dalam cinta yang dijadikan sebagai salah satu daripada yang ada kaitan dengan agama Allah, cinta yang dijadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala cinta-cinta umum, cinta-cinta yang secara tabiat ianya tidak dianggap sebagai ibadah. Ialah cinta dalam bab cinta yang harus. Cinta dalam bab al-mubahan, sesuatu yang dibenarkan. Dan cinta yang haram, okey, oleh kerana admin ingatkan bahawa kelas start habis pukul 12.15. Okey, berakhir 12.15. Maksud berbaki 2 minit lagi. 2 minit. Okey, saya ringkaskan. Saya detailkan cerita. Jadi cinta kita berbahagikan secara ringkas. Pertama, cinta Allah. Kita yang dekat dengan agama. Hukumnya wajib. Adalah syarat kepada iman. Cinta Rasulullah. Wajib dan syarat kepada iman. Cinta mukminin berkaitan al-wala. Al-wala. Cinta pada orang beriman. Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman.
Sebab tu kalau didetailkan bab cinta pada manusia, kalau kita bab cinta pada manusia, perlu pada beberapa pendejilan. Secara ringkas. Cinta pada manusia ada kaitannya dengan Allah kerana Allah seperti sebut tadi, cinta yang diberikan pahala. Dapat pahala. Cinta seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta manusia secara tabi'i. Cinta mak ayah, cinta keluarga, cinta mak ayah dan tak ingat tentang perintah Allah. Hanya semata-mata cinta seperti orang-orang kafir cinta pada ibu bapanya. Seorang awam yang tidak tahu tentang perintah Allah, dia memang cinta mak ayah dia secara tabiat. Cinta pada makanan, cinta pada minuman, cinta kepada tempat-tempat yang cantik dan sebagainya, cinta pada teknologi, hobi-hobi yang lakukan, cinta pada hobi-hobi. Ini cinta al-mubahat yang dibolehkan. Bukan seperti salah seorang daripada satu forum yang dibuat, ada panel kata ada orang-orang pelajar Madinah, di Madinah diajarkan cinta kepada isteri, cinta pada isteri jadi syirik, cinta pada syirik. Tidak. Ini satu tuduhan dan satu kejahilan. Cinta kepada makhluk kerana makhluk semata-mata dan kerana ada kebaikan yang ada padanya, ini adalah cinta yang al-mubahat, yang dibolehkan. Mungkin kerana orang tu buat baik dengan kita, mungkin kita perlukan hajat pada dia dan sebagainya. Yang ketiga, dan dia cinta Allah. Yang ketiga, sekiranya mencintai yang harus tadi melebihi cinta kepada Allah atau mendahulukannya daripada cinta Allah. Ada orang cintakan hobi dia sehingga tinggalkan solat. Ada orang cintakan isterinya sehingga tidak menunaikan hak terhadap mak ayah. Ada orang mencintai mak ayahnya sehingga melakukan syirik. Ada orang cintakan kepada bangsanya sehingga menahan hak daripada hak yang sepatutnya diberikan kepada bangsa lain walaupun dia lebih berhak. Cinta yang menyebabkan cinta yang harus tadi, bila dilebihkan berbanding dengan cinta pada Allah, mendahulukan cinta dari terhadap cinta Allah, di sini dia dianggap berdosa dan orang ini dianggap menzalimi dirinya. Dan yang keempat, mencintai orang kafir. Mencintai orang kafir kerana kekufurannya, cintakan kekufurannya, cinta pertahankan agamanya, sayang pada kekufuran orang kafir dan kekufurannya, ini adalah cinta yang menyebabkan seorang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kufur boleh terkeluar pada Islam. Manakala mencintai orang kafir kerana kemahirannya, cinta pemain bola, Ronaldo pandai main bola, cinta kepada siapa lagi yang atlet sukan, syaratnya sukan yang tidak haram, sukan-sukan yang dibenarkan syarat mubahat, ia tak termasuk ke haram walaupun ianya orang kafir, tapi dia masuk cinta mubahat. Kita bukan cinta dirinya, kita cinta skill yang ada, sekadar itu dia tidak jatuh kepada perkara yang diharamkan. Kecuali kita menjadikan itu sebagai wasilah kepada mencintai diri orang kafir, sehingga kita menganggap baik semua yang dilakukan orang kafir, termasuk dia melakukan perkara maksiat. Bila seorang fans kepada seorang ahli sukan atau seorang artis, akhirnya artis tu buat perkara haram pun dia ikut serta sekali, dia tengok sekali, dia like sekali, ke situ cinta dia jatuh kepada cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sampai sini saja yang saya mampu sampaikan. Saya mohon maaf banyak-banyak kerana di atas sedikit kekalutan pada awal majlis saya lupa tentang temu janji kita pada hari ini. Mohon maaf banyak-banyak sekiranya apa yang disampaikan ada banyak kekurangan. Apa yang disebutkan tadi ada kesalahan-kesalahan dan tidak tersusun dan sebagainya, idea sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan tersebut, terutamanya kepada penganjur Yayasan Taklim dan juga kepada admin saudara Imran dan sebagainya. Mohon maaf banyak-banyak di atas kesilapan saya, iaitu saya terlupa dengan janji kita pada hari ini. InsyaAllah. Saya buka pada soalan sebentar. Sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan cinta, cinta, hubungan cinta dan akidah. Bagaimana admin? Ada soalan?
Okey, kita beri masa 2 minit untuk tunggu soalan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Saya tunggu sebentar. Sementara kita tunggu. Okey, kita mendalami sedikit tentang masalah cinta ni. Tuan-tuan, masalah cinta ni masalah sangat penting. Dan dia berkaitan dengan urusan hati. Urusan hati. Kadang-kadang kita tak sedar. Di jiwa kita ni, kita sebenarnya kadang-kadang kita lebih suka, kadang-kadang kita anggap kita ni pertahankan sunnah. Kita anggap kita ni suka pada sunnah Nabi. Suka pada ni. Hakikatnya kadang-kadang kita mempertahankan hawa nafsu kita. Ada orang suka kepada cerita tentang sunnah sebab dia seronok. Sebab dia seronok bantai orang-orang yang tidak ikut sunnah. Dan merasa dirinya lebih. Bukan kerana bersyukur, tapi kerana isti'la dan sombong dengan orang lain. Ini kadang-kadang wujud. Sebab tu dalam bab cinta yang Allah SWT berikan pahala pada kita, termasuk dalam bab mengikuti sunnah Nabi, berserta dengan beriman, ianya kerana Allah. Bukan kita duduk hadir dalam mana-mana majlis orang-orang yang soleh, kita berasa diri kita hebat dan lebih daripada orang lain. Ini juga perkara yang perlu kita berikan perhatian. Kadang-kadang syaitan menipu kita. Tatkala kita dah cuba ikut sunnah Nabi SAW, cuba duduk dengan orang soleh, cuba tuntut ilmu, adanya datang perasaan-perasaan sombong, perasaan belagak, ataupun kita kerana mempertahankan, kita rasa kita pertahankan sunnah, hakikatnya kita hanya pertahankan diri kita. Sebab itulah tidak digalakkan untuk kita berdebat-debat, banyak berdebat dengan orang-orang ahli bid'ah atau siapa sekalipun, atau orang-orang yang bawa penyelewengan. Kerana orang yang suka berdebat, akhirnya dia suka untuk mempertahankan diri. Perdebatan dengan kadarnya untuk pertahankan sunnah Nabi SAW, pertahankan agama Allah ini disyariatkan. Namun apabila dia lebih hidupnya sentiasa berdebat, kadang-kadang datang perasaan tunjukkan aku lebih hebat. Sebab itulah wujud di kalangan orang yang berdebat dalam bab agama Allah, mereka berdebat dengan satu urusan yang mana setelah zahirnya kebenaran, dia tetap mempertahankan kebatilannya. Hakikatnya debatnya tadi bukan kerana Allah, debatnya kerana hanya mempertahankan air mukanya, atau mempertahankan kedudukannya, atau untuk merasa bahawa dirinya lebih baik dan lebih patut dihormati pandangannya daripada orang lain dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah. Sepertinya tidak soalan. Okey. Ada komen Ustaz, ada beberapa soalan kedua. Assalamualaikum wa assalamualaikum wa barakatuh. Apa pendapat Ustaz tentang budaya crush? Minta maaf, saya tak faham budaya crush ni apa. Saya ni hilang. Budaya crush. Admin boleh bantu saya? Maksud budaya crush. Saya sendiri tak faham soalan. Sebab mungkin puncanya saya tak mahir bahasa Inggeris dan saya tak ikuti. Okay. Mohon maaf Tuan Ahmad, saya mohon maaf kerana saya tidak memahami arti crush. Boleh diterjemahkan dan insyaAllah ini boleh okey. Ada admin bantu saya. Crush ini macam suka seseorang secara diam-diam, Ustaz. Suka seseorang secara diam-diam. Suka tu cinta, suka seseorang secara diam-diam adalah antara cinta tabi'i. Dia tidak ada masalah tentang suka secara diam-diam, tapi adakah hukum mencintai perkara tersebut dibolehkan ataupun tidak? Kalau cinta seorang berdiri diam-diam, suka pada seseorang yang memang layak dicintai, itu dibenarkan. Tapi suka kepada perkara yang diharamkan syarak, itu diharamkan. Kalau seorang yang diam-diam mencintai isteri orang, itu perkara diharamkan. Kalau itu dah betul lah. Dan kalau wujud ada orang mencintai seseorang, mana ada orang mencintai isteri orang yang isteri
seorang perempuan yang muhsan, isteri beraurat, hukumnya haram. Tapi kalau mencintai seseorang ataupun sesuatu, mencintai seseorang yang memang dibolehkan, dibenarkan oleh syarak, maka ini dibolehkan. Sebab tu dalam bab ni selalu disebutkan dalam gurauan, maksudnya seorang lelaki diharamkan mencintai isteri siapa sekalipun, diharamkan, kecuali orang-orang yang dihalalkan baginya dan bukan daripada perempuan muhsan ataupun daripada ahli kerabat, waliyazbillah. Yang kedua, perempuan adakah boleh mencintai lelaki suami orang? Syaratnya ialah lelaki itu memang dibenarkan. Lagi sebut dibenarkan oleh syarak dan masih dibenarkan dan tidak dengan tujuan memudaratkan dan sebagainya. Perkara itu tengok pada maslahah. Dia kembali kepada perkara asalnya adalah hukumnya boleh atau tidak. Kalau ia berkaitan perkara yang harus, dia harus. Ia berkaitan perkara yang haram, ianya haram. Wallahu alam. Kalau betul jawapan saya, wallahu alam lah. Saya tak tahu, mungkin itu maksudnya crush. Bagaimana hukum hilang cinta kepada ibu yang mengamalkan ajaran sesat tapi masih berbakti kepada ibu? Cinta kepada ibu secara tabiat ia mesti kekal. Cinta dan hormat, tak boleh hilang perasaan cinta. Perasaan cinta dan hormat dan menghormati ibu kita, ingin membalas jasa itu perlu wujud. Walaupun ibu tu sesat macam mana sekalipun, malah ibu tu kalau ibu tu melakukan perkara syirik sekalipun, tetap perasaan asas untuk menghormati dan beradab dengan ibu bapa itu perlu kekal. Walaupun mereka bukan setakat mereka syirik, malah mereka paksa kita buat syirik sekalipun, kita tetap hormat pada dia. Namun bagus Ustaz, kau ujung kata iaitu namun tetap tidak mentaati, tidak menjadikan, tidak melebihkan cinta ibu itu terhadap cinta Allah. Artinya kalau dia perintahkan kita buat perkara syirik, kita tidak buat. Perintahkan kita buat maksiat, kita tak buat. Tapi tetap kita cinta dan hormat dia, bergaul dengan baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nabi Allah berfirman, kalaulah mereka berdua, itu ibu bapa kamu, paksa kalian, in jahadaka ala an tusyrika bi, kalaulah mereka berdua paksa kamu buat syirik pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kedua ibu bapa paksa anak buat syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar, bukan setakat ajaran sesat, bukan setakat buat amal bid'ah. Kalau mereka paksa kalian buat syirik sekalipun, fala tuti'huma, maka jangan taat mereka. Jangan ikut, jangan redha, tetap lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, tetap sampaikan. Tapi Allah kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah sentiasa bersahabat dengan mereka, berkawanlah dengan mereka, bersahabat dengan mereka, duduk dengan mereka dalam dunia ini dengan cara yang baik. Iaitu masih lagi kita berbaik dengannya, masih lagi menghormatinya, berbakti kepada ibu bapa dalam keadaan kita menolak permintaannya. Sehingga dia ketahui bahawa hakikatnya hubungan kita dengan dia sebagai ibu dan bapa masih kekal dan hormat kita masih ada. Cuma dalam bab kejahatan-kejahatannya kita tidak suka dan kita tolak dan kita tidak terima, itu perlu jelas. Jadi hilang cinta kepada ibu itu perkara yang tidak baik sepatutnya. Mana hukum hilang cinta kepada ibu yang mengamalkan ajaran sesat. Hilang cinta, kita bencikan kepada perbuatannya. Hilang perasaan marah dan kepada seseorang itu wujud. Perkara itu bukanlah perkara ini, namun jangan sampai hilang cinta kepada diri ibu sendiri. Kerana itu perkara mencintai, cinta itu asas kepada akan melahirkan perasaan hormat, perasaan keinginan untuk berbakti kepadanya. Jadi sebesar mana sekalipun kesalahan yang ibu kita lakukan, dianya tidak sebesar dosa syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Sedangkan dosa syirik sekalipun, malah memaksa anak buat syirik sekalipun, Allah SWT perintahkan kita untuk bersahabat dengan dia, wasahibhuma, bersama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bersama fid dunya, di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang baik. Maka tak patut seseorang itu lari tinggalkan rumah, kecuali untuk jaga agama dia. Kalau ibu bapanya paksa, kalau duduk dengan mereka akan menjejaskan agama, itu cerita nombor dua. Tapi kalau tidak menjejaskan agama,
masih kita mampu jaga agama kita, masih lagi kita untuk untuk jaga hukum syarak secara keseluruhannya, tidak melakukan perkara maksiat, kita tetap duduk dengan mereka, berbakti kepada mereka seperti biasa. Wallahu a'lam. Okey. Sebentar, skrin saya hilang, tuan-tuan. Laptop saya hang sebentar. Kamera masih nyala, tapi laptop saya admin saya masih. Ustaz nak saya. Hello. Saya masih bersiaran ke? Okey, dah keluar balik. Minta maaf. Alhamdulillah, terima kasih. Minta maaf, kadang-kadang laptop saya kadang-kadang dia hilang, tak tahu masalah apa, dia gelap. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah tanda-tanda kewalian bolehkah kita kenal sekiranya seseorang itu wali Allah? Ya, kita kenal tanda kewalian apabila kita mengetahui makna ataupun erti wali sebenar. Bila kita tahu erti wali sebenar, maka kita tahu bahawa tanda wali itu kita kenal. Allah kata, ala inna awliya Allah allazina amanu wa kanu yattaqun. Begitu ya ayatnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman. Allah kata, allazina amanu wa kanu yattaqun. Ada ayatnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah pada wali-wali Allah itu adalah tiada takut bagi mereka, tiada ketakutan pada mereka dan tiada kesedihan pada mereka. Dan Allah sebut pada hujung ayat, Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan erti waliullah ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenal siapakah waliullah? Orang beriman. Orang beriman mereka adalah waliullah. Dan orang yang makin tinggi imannya, makin dekat dengan Allah, mereka makin dekat dengan kewalian. Mereka, tahap kewalian mereka makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waliullah bukanlah bererti orang-orang yang mempunyai keramat. Orang-orang yang mempunyai keramat seperti mana kisah-kisah wali yang direka-reka. Karamah wali itu wujud. Karamah wali itu wujud. Namun itu bukan tanda, satu-satunya tanda kewalian. Sebagaimana mukjizat Nabi itu wujud, tapi bukan itu satu-satunya tanda kenabian. Jadi semua orang beriman, mereka adalah waliullah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang-orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada nur. Jadi semua orang yang beriman, yang kenal Allah, mentauhidkan Allah, yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah waliullah. Kadarnya mereka berdasarkan pada kadar keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya, bagaimana nak tahu? Tandanya adalah mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal ibadah. Di orang-orang yang baik, orang-orang saleh, mereka adalah waliullah. Mereka adalah waliullah. Dan semua orang yang ada iman, kadar iman dalam hatinya, kadar wilayah Allah yang ada pada dirinya. Tahap kecintaan Allah pada dia itu waliullah. Kita baca dalam doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Dan tawallani, jadikan aku walimu ya Allah, sebagaimana orang-orang yang kamu berikan wilayah, itu wilayah khas kepadanya. Wilayah khas artinya Allah SWT pelihara dia, Allah SWT jaga kita kerana kita jaga hak Allah SWT. Bagaimana pesanan Nabi SAW, dia kata ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila Allah jaga kita, pelihara kita kerana kita beriman kepada Allah, Allah jaga kita, pelihara kita kerana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka seseorang itu dinamakan sebagai waliullah. Jadi tanda seorang wali adalah dengan mengenal, dengan mengetahui, tanda-tandanya adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalau kita salah faham, takrif wali erti orang yang mempunyai sakti, orang yang boleh terbang di udara, berjalan di atas air sebagainya. Ini suatu kesilapan dalam mengerti wali. Dan itu bukan bererti karamah dalam Islam. Karamah dalam Islam bukan berarti karamah yang dimiliki oleh seorang wali. Artinya dia bebas untuk dia ada kuasa. Dia memiliki kemampuan yang kekal pada dirinya. Seperti mana kisah ada orang kata wali ni boleh terbang, wali boleh jalan atas air, wali ni bercakap suaranya boleh sampai di mana-mana, suaranya kuat, wali ini itu dan itu. Kisah macam wali ni ubah, jadikan kewaliannya, jadikan batu berubah jadi emas. Semua cerita-cerita wallah alam sahih atau tidak. Kalau sahih sekalipun, karamah Allah hanya zahirkan ketika adanya keperluan. Keperluan bila? Pertama ketika untuk mempertahankan agama Allah. Kadang-kadang orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, orang-orang soleh, Allah bantu mereka. Kadang-kadang seperti mana kisah berlaku pada pejuang-pejuang di Afghanistan ketika berperang dengan Rusia dahulu. Ada sebahagian mereka dikepung oleh tentera Rusia. Mereka lari sekuatnya untuk selamatkan diri. Sehingga mereka rasa selamat, dan mereka tidur, mereka solat, mereka tidur. Waktu pagi mereka ingat solat subuh, lepas berwuduk, bila matahari terang, didapati bahawa mereka berada di tengah pulau kecil. Di tengah pulau. Jadi macam mana mereka boleh sampai di pulau sedangkan mereka pada waktu malam tadi dikejar oleh musuh di darat? Artinya mereka dah melalui laut ataupun sungai yang besar. Tapi perkara itu berlaku bukan dengan kehendak mereka, dengan kehendak Allah. Dan mereka tidak menguasainya. Artinya mereka bukanlah orang yang mampu jalan atas air. Waktu malam tadi berlaku dengan kehendak Allah untuk Allah zahirkan kedudukan mereka sisi Allah atau Allah untuk zahirkan agama sisi Allah SWT. Mereka tidak memiliki. Lepas ni mereka tak mampu jalan atas air. Mereka terpaksa melakukan asbab-asbab atau berusaha dengan segala asbab yang Allah Subhanahu Taala berikan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang mentakrifkan wali bahawa orang tu memiliki karamah, iaitu keramat yang dimiliki oleh seseorang itu dengan memiliki power ataupun kuasa sakti, ini bukan erti wali. Malah orang yang mendakwa demikian, ketahui dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan seperti kata Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada orang yang nak tunjukkan aku ni wali, dia terbang atas udara, aku ni wali sekian-sekian, dan dia menzahirkan bahawa dirinya wali Allah dengan menzahirkan karamahnya, dengan menunjukkan di mana-mana, mencanangkan bahawa dirinya memiliki karamah. Itu adalah tandanya dia adalah syaitan, iaitu syaitan di kalangan manusia. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum ilaikum Ustaz, ada soalan. Bagaimana cinta dan benci di sisi ahli sunnah kepada pemaksiat dan berbezanya dalam pandangan Khawarij dan Murji'ah? Jazakumullahu khairah. Okey, cinta dan benci, al-wala dan bara dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada nas. Berdasarkan kepada nas. Ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat, kita benci kepada kemaksiatannya dan benci kepada orangnya dengan kadar kemaksiatannya. Itu kita melepaskan diri. Kita benci dengan maksiatnya dan kita jauhkan diri daripada dirinya, daripada orang tersebut dengan kadar maksiat yang dilakukan. Dengan kadar maksiat yang dilakukan. Jangan bermuamalah dengan mereka dengan kadar maksiat yang dilakukan. Sebab apa? Sebab maksiat itu akan mempengaruhi diri kita. Dan sekiranya kita mampu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi macam mana, apakah perasaan benci dan juga perasaan wala bersama dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kita benci dengan perbuatan tersebut dan kita cinta pada dia, sayang pada dia. Maka kita lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita cegah dia berbuat kemungkaran kerana kita cinta pada dia. Dan kenapa kita cegah dia? Kerana kita benci pada perbuatan dia. Ini artinya, sebab itulah amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tanda kepada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sunnah wal jamaah mentakrifkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan cara sebenar, iaitu mencegah dengan tangan, sekiranya tidak mampu, fa'illam yastati' fa'illam tastati' fabilisanih, tak mampu maka tegur dengan mulut, cegah dengan kuasa dengan tangan, tak mampu cegah dengan mulut. Kalau fa'illam yastati', kalau tak mampu juga fabiqalbih, hendaklah mencegah dengan hati, iaitu membenci. Ini kita benci tadi.
iaitu kita berbaraah. Orang ni buat jahat, kita tak mampu nak halang, dia lebih kuat, dia ada kuasa dan sebagainya, kita benci. Namun benci kita itu benci kerana perbuatan maksiat dia, benci dan kita walak berlepas dirinya dengan kadar maksiat yang ada padanya. Kalau dia masih Muslim, kita masih lagi ada hubungan, masih lagi ada hak Islam. Namun al-wala kepada mukminin, kadar benci kita makin jauh, makin jauh. Kalau dia kufur, kita benci dia sebenarnya, kita benci orang kadar kekufuran. Ini berkaitan dengan Allah Alam. Jadi apakah beza dengan Khawarij yang Murji'ah? Khawarij mereka membenci masalah mereka meletakkan orang buat maksiat, sehingga mereka buat maksiat besar, buat dosa besar, mereka hukum kafir. Oleh kerana mereka hukum kafir, maka mereka cara nahi mungkar yang mereka lakukan dengan membunuh atau menghalalkan darah. Ini golongan Khawarij. Puncanya kerana mereka salah letakkan kedudukan mereka. Manakala golongan Murji'ah bergelumang bersama dengan ahli maksiat, malah melakukan maksiat bersama kerana mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, malah mereka suka bersama dalam melakukan perkara kemungkaran kerana mereka terlalu cenderung kepada sifat raja dan mengabaikan sifat khauf seperti mana yang kita syarahkan. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah sekadar ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pada pagi ini pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampunkan kelemahan-kelemahan tersebut dan menerima sekadar kebaikan. Semoga Allah SWT jadikan majlis ilmu kita sebagai salah satu majlis-majlis yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu asbab yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan iman kita, dan Allah berikan taufik pada hidayah kita untuk sentiasa mencari ilmu dan beramal dengan ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala jadikan semakin hari semakin baik, sehinggalah tatkala kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan keadaan nafsu kita, nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, tenang dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan qada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di kalangan ahli syurga. Sekadar ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.